Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak sambung belajar bab 6, pembahagian sel yang mana kita akan belajar untuk meiosis. Jadi kalau ada soalan, ada apa-apa nak tanya ataupun nak bagi tahu ke, boleh unmute dan bercakap, tak ada masalah. Jadi teacher akan present share screen sekarang. Teacher akan buka kepada PowerPoint. Nampak tak PowerPoint teacher? Nampak tak PowerPoint teacher? Nampak je. Okey, Alhamdulillah. Jadi 6.3 meiosis. Meiosis, mitosis. Oh, apa beza dia mitosis, meiosis. Okey, kalau mitosis, bila pembahagian sel secara mitosis berlaku, dia akan mengekalkan bilangan kromosom yang diploid. Contoh macam manusia, kita ada 46 kromosom. Apabila berlakunya mitosis, saya nak lukis sikit siapa conteng tu? Okey, katalah kita ada sel induk katalah sel induk ni ada 46 kromosom. Apabila berlaku mitosis, dia akan menghasilkan, Allah besar pula ya, aja ni. Hasilkan sel anak juga dengan biarlah you nak main. Tolong unmute, siapa tu tolong unmute. Okey, ini jika sel tu membahagi secara mitosis. Okey, ada satu lagi kalau macam yang mitosis ni, contoh macam untuk sel kulit kan. Tetapi untuk gamet, sperma dengan ovum, untuk penghasilan gamet, dia tak boleh guna mitosis. Kenapa? Kerana contoh macam organisma yang menjalankan pembiakan secara seks maksud pembiakan secara seks ni adalah dia melibatkan dua induk. Dia memerlukan jantan dan betina. Itu pembiakan secara seks. Kalau pembiakan secara aseks, hanya satu induk yang terlibat. Okey. Jadi contoh macam manusia kita ada ovum. And then ovum ni akan disenyawakan oleh sperma. Bayangkan kalaulah ovum dengan sperma ni dia terhasil daripada mitosis. Maksudnya ovum ni akan bawa 46 kromosom dan juga sperma dengan 46 kromosom. Jadi berapakah bilangan kromosom dalam sel zygot? Berapa? 46 campur 46, maka sel zygot nanti tu ada 92 kromosom. So ini bukan lagi manusia dah ni. Dan kalau jadi macam ni pun, dia akan terurai dengan sendiri. Jadi sebab itulah adanya Tuhan ciptakan meiosis. Di mana meiosis ni dia akan menseparuhkan bilangan kromosom. Mayo tu maksud dia separuh. Menseparuhkan bilangan kromosom. Jadi apabila kita ada perempuan, teacher nak lukis orang lidi. Perempuan, rambut, ada rambut panjang. Kemudian kita ada lelaki, orang lidi juga, kita tak buat rambut ni lelaki. Jadi orang perempuan ni dia akan berlakunya penghasilan ovum. Jadi apabila penghasilan, pembentukan ovum ni dia berlaku secara meiosis, maka ovum ni akan mempunyai 23 kromosom. Dan apabila lelaki ni penghasilan sperma secara meiosis, maka dia akan ada 23 kromosom. Apabila ovum disenyawakan oleh sperma, maka dia akan menghasilkan sel zygot dengan 46 kromosom. Jadi ini manusia lah. Jadi sebab itulah perlunya ada meiosis. Jadi bila kamu dah belajar tentang meiosis, apa yang kamu akan boleh dapat? Pertama, kamu boleh menyatakan pengertian meiosis. Okay. Yang kedua, kamu boleh mengenal pasti sel mana yang menjalankan meiosis. Jadi yang menjalankan meiosis ialah sel pembiakan, gamet. Gamet jantan dan gamet betina. Kalau gamet jantan adalah sperma,
Kalau gamet betina adalah ovum. Yang ni je yang akan sel yang akan menjalankan terbentuknya sel pembiakan ni melalui meiosis. Okey, kemudian menyatakan mengapa perlu ada meiosis dalam pembentukan gamet ataupun kita panggil sebagai gametogenesis. Lepas ni kamu akan belajar pembentukan untuk sperma kita panggil spermatogenesis, pembentukan untuk ovum kita panggil oogenesis. Dan juga meiosis ni dia akan menghasilkan variasi genetik. Ada tak antara kamu yang sama muka sebiji macam mak ataupun ayah? Ada tak? Bagi bukti kat teacher, letak muka kamu sebelah, muka ayah sebelah tak sama. Kerana adanya variasi disebabkan proses itu adalah meiosis. Kenapa adanya variasi? Nanti kita belajar. Apa maksud variasi? Kepelbagaian. Ada orang hidung mancung, ada orang hidung kepek, kemek kan? Ada orang mata bulat. Mata bulat macam siapa? Khairi mata bulat tak? Ada orang mata sepet. Mata sepet macam siapa? Macam Firdaus, mata sepet. Ada orang kulit putih, ada orang kulit gelap sedikit. Ada orang tinggi, ada orang rendah, ada orang gemuk, ada orang kurus. Itu variasi kepelbagaian. Lepas tu meiosis ni juga dia akan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. Apa maksud dia? Apabila berlakunya meiosis, bilangan kromosom akan diseparuhkan. Jadi bilanya berlaku persenyawaan, maka dia akan mengekalkan bilangan kromosom diploid. Apa tu haploid? Apa tu diploid? Okey, contoh macam manusia Manusia kita ada 46 kromosom. Ini set lengkap. Set lengkap. Yang mana kita ada 2 set ni. Kenapa 2 set? Sebab kita ni adalah separuh ibu, separuh daripada bapa. Kita ni kan gabungan genetik ibu dan bapa, separuh daripada ibu, separuh daripada bapa. Paternal, bapa sebelah bapa, maternal sebelah ibu. Jadi 46 kromosom set lengkap manusia ni lah kita panggil sebagai diploid. Yang mana kita boleh tulis sebagai 2N. 2N ni merujuk kepada diploid. Kalau separuh N iaitu haploid. Jadi kalau haploid untuk manusia 23 kromosom bilangannya. 23 bilangan kromosom. Kemudian kamu boleh menerangkan peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul. Kalau mitosis hanya ada satu je kan. Tapi untuk meiosis kita ada meiosis 1 dan meiosis 2. Lepas tu kamu boleh melukis dan melabel struktur sel dalam setiap peringkat meiosis 1 dan meiosis 2 dan juga cytokinesis. Cytokinesis kita dah belajar kan, sama je lah untuk meiosis pun. Jadi kamu perlu boleh melukis, lukis kan, boleh lukis sel. Lepas tu ada centriole. Ada sepasang centriole. Lepas tu ada gentian gelendung. Maksudnya macam ni lah. Macam ni. Lepas tu boleh lukis kromosom. Yang mana kromosom tu dia terikat pada gentian gelendung kan. And then kamu boleh label. Labelkan ini adalah gentian gelendung. Tak? Bla 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 Ini adalah kromosom. Ini adalah centroma. Ini adalah centriole. Ini adalah membran plasma. Benda-benda yang macam tu. Okey, kemudian kamu boleh membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis. Membanding ni maksud dia nak persamaan dan juga perbezaan. Kalau bezakan, kita bagi beza je lah kalau soalan tanya untuk membeza. Jadi teacher dah ajarkan, kita ada aras taksonomi tu, aras pengetahuan, aras kefahaman, aras aplikasi kan. Apa lagi? Aras analisis tak? Analisis, aras penilaian, aras sintesis, ada ke tertinggal? Tapi kalau membezakan ni, dia adalah soalan dia untuk construct analisis. Construct analisis.
Okey. Setakat ni okey tak? Ada masalah tak? Boleh respon tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada next slide. Okey, habis teacher conteng sekejap teacher padam kejap. Mana eraser? Siapa tu tak unmute? Tolong unmute. Teacher tadi pergi shopping. Tu letih ni. Bukan shopping apa, pergi shopping meja makan. Esok baru lori nak hantar. Okey, dah padam dah? Okey. Okey, meiosis. So sekarang untuk meiosis, apa itu meiosis? Meiosis ni proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ pembiakan. Kalau organ pembiakan untuk lelaki, untuk jantan, kita ada testis. Kalau untuk betina, perempuan, kita ada ovari. Jadi di situlah akan berlakunya meiosis. Yang mana dia akan menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh, iaitu haploid daripada bilangan kromosom sel induknya. Jadi kalau bilangan kromosom sel lengkap kita panggil diploid. Kalau separuh adalah haploid. Jadi meiosis ni dia berlaku dalam testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Kalau haiwan jantan dan betina lah, kalau manusia lelaki dan perempuan. Jadi kenapa mesti adanya meiosis? Apa keperluan dia? So meiosis ni dia akan membentuk gamet. Untuk pembentukan gamet, untuk menseparuhkan bilangan kromosom dalam gamet, untuk memastikan bila berlakunya pembiakan secara seks, berlakunya persenyawaan, bilangan kromosom diploid organisma dapat dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang lain. So meiosis membentuk gamet melalui proses gametogenesis serta memastikan bilangan kromosom diploid suatu organisma yang menjalankan pembiakan seks sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Meiosis juga, apa pentingnya meiosis ni? Pertama tadi membentuk gamet kan? Mengekalkan bilangan kromosom diploid suatu organisma ketika pembiakan seks, menseparuhkan bilangan kromosom. Apa lagi kepentingan dia? Menghasilkan variasi genetik kepelbagaian dalam spesies yang sama. Okey, untuk memastikan kemandirian sesuatu spesies. Okey, meiosis kita dapat bahagikan kepada dua peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1 ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Meiosis 2 ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Jadi kita nak tengoklah apa benda-benda ni. Ni baru mukadimah, tak masuk lagi. Okey. Sekarang ni yang ini gambarlah organ pembiakan Kalau untuk manusia tadi nak tengok yang diri sendiri pun boleh. Okey, tengok ni. Kalau untuk lelaki kan, organ pembiakan dia testis. Ni testis. Ni yang kat luar kantung. Yang kat luar dalam tu ada testis, scrotum. Yang kantung kat luar ni kita panggil scrotum. Ada dua kan. Dalam tu ada testis. Jadi pembentukan sperma berlaku dalam testis. Kemudian untuk perempuan kita ada organ pembiakan namanya adalah ovari. So gametnya kita panggil sebagai ovum. Okey, so ovari pun ada sepasang juga, kiri dan kanan. Jadi kalau ada perempuan yang tube fallopian dia, ini tube fallopian nanti kita akan belajar nanti, tersumbat. Jadi masih lagi ada satu lagi ovari yang boleh menghasilkan sel ovum untuk dilepaskan dalam tube fallopian. Okey, kemudian kita ada tumbuhan. Kalau tumbuhan tak panggil dah testis. Okey, kalau tumbuhan yang ni bunga ini bunga. Bunga ni kelopak yang warna merah, warna putih, warna pink tu kan. Okey, so ini anther. Nanti kita akan belajar lebih lanjut
Meiosis ni belum lagi lanjut. Nanti dalam bab pembiakan dan pertumbuhan, maka kita akan belajar dengan lebih detail lah enter dan ovari bagi tumbuhan. So ini enter, kemudian ini ovari. Kalau kamu tengok dalam bunga yang sama. Ada bunga yang sama, ada kedua-dua jantina kedua-dua organ pembiakan. Kalau untuk tumbuhan, kita panggil gamet dia sebagai debunga. Kalau untuk jantan, kalau untuk betina, kita panggil gamet dia sebagai ovum ataupun sel telur. Okey, kemudian sekarang kita nak masuk kepada peringkat dalam meiosis 1. Kita ada profasa 1. Okey, kita ada profasa 1. Okey, jadi kat sini profasa 1 ni dia sama je. Dia sama je macam profasa dalam mitosis. Cumanya kita ada kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Tadi teacher cakap tadi kan, kita ni ada 46 kromosom. Yang mana separuh, satu set daripada sebelah bapa. Sebelah bapa kita panggil paternal. Kemudian satu set lagi, 23 kromosom lagi daripada sebelah ibu, maternal. Jadi kat sini bila kita susun kromosom tu, dia akan ada sepasang yang sama ciri dan sama daripada segi struktur. Yang mana kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Teacher lukis Ya Iman nak tanya soalan ke Iman? Tak cantik sangat sebab teacher guna mouse teacher tak guna iPad, tak ada iPad. Okey, yang ni daripada sebelah paternal kromosom. Jadi akan ada satu lagi kromosom daripada sebelah maternal, sebelah ibu. Teacher lukis guna dakwah pen lain. Ibu terukus warna biru Okey, ibu. Yang mana saiz dia sama. Struktur, fungsi, ciri dia sama. Yang ni daripada sebelah ibu maternal. Yang inilah kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey, boleh Jadi inilah kita panggil sebagai kromosom homolog. Jadi asalnya kita dah belajar tentang interfasa kan. Asalnya kromosom dalam bentuk kromatin. Panjang gini kan. Apabila berlakunya interfasa, ketika subfasa S akan berlakunya sintesis DNA ataupun replikasi DNA yang terikat pada sentroma. Ini sentroma ini sentroma. Bulat ni sentroma. Jadi bila profasa 1, kromosom ni dalam bentuk kromatin ni dia akan memendek, menebal, menyebabkan ia jadi jelas kelihatan di bawah mikroskop cahaya. Jadilah macam ni. Boleh? Okey, boleh tak? Jadi ketika profasa 1 ni kromosom homolog akan berpasangan. Dia akan duduk dekat kita panggil sinapsis. Duduk dekat-dekat ni kita panggil sinapsis. Yang mana bila duduk dekat-dekat, dia akan nampak kan ada 2 kromosom kan. Bila ada 2 kromosom, kita panggil dia sebagai bivalent. Kenapa bivalent? Bi tu sebab ada 2. Macam bicycle kan, basikal tak? Allah Akbar. Bicycle kan, kenapa bicycle? Kerana ada 2 roda. Kalau tricycle, ada 3 roda. Okey, jadi kat sini teacher nak sebut lagi istilah. Ini adalah kromosom. Ini pun kromosom. Tapi yang ini kromosom dalam bentuk kromatin. Yang ini pun kromosom. Yang mana satu ni kita panggil sebagai kromatid. Kromatid Jadi dalam kromosom ini ada 2 kromatid.
Kalau kromatik ni dia terikat pada sentroma yang sama, kita panggil dia sebagai kromatik seiras. Kromatik seiras. Tapi, okey, cuba tengok antara, cuba buat nombor nombor 1. Ni kromatik 1, ni kromatik 2, ni kromatik 3, ni kromatik 4. Cuba kamu tengok, kromatik 2 dengan kromatik 3. Adakah dia bercantum pada sentroma yang sama? Tidak kan? So inilah kita panggil sebagai kromatik bukan seiras. Jadi bila tadi kan kita cakap tadi mula-mula kromosom homolog ni dia akan berpasangan. Yang mana kita panggil sebagai sinapsis. Lepas tu kita akan nampak dua kromosom kan? Kita panggil juga sebagai bivalent. And then cuba kamu kira, tadi teacher dah kira ada 4 kromatik. 1, mana tadi? Dah hilang dah mouse teacher. Okey, kromatik, dah hilang dah mouse. Apa? Okey. Dah tak ada mouse. Okey. Kromatik 1, kromatik 2, kromatik 3, kromatik 4. So ada 4 kromatik. So bila 4 kita panggil sebagai tetrad. Jadi benda yang sama je. Inilah kromosom homolog. Inilah kita kata berpasang bivalent. Inilah tetrad. Tapi ada satu proses yang penting iaitu proses pindah silang. Di mana dia akan bertindih ni. Bertindih ni antara kromatik bukan seiras. Dan bila dia bertindih, dia akan bertukar bahan genetik. Proses ni kita panggil sebagai proses pindah silang. Satu proses yang sangat penting dalam profasa 1. Kalau soalan tanya, namakan proses yang sangat penting dalam profasa 1. Jawapan kamu ialah pindah silang, bukan sinapsis. Sebab sinapsis tu hanya berpasangan. Tapi yang penting ialah pertukaran bahan genetik antara kromatik bukan seiras. Kerana inilah yang akan menghasilkan variasi kepelbagaian dalam organisma. Yang mana pindah silang ni dia akan menghasilkan kombinasi jin yang baharu pada kromosom. Dan tempat di mana kromatik ni bersilang kita sebut sebagai kiasma. Okey, contoh gambar ni teacher lukis selepas dia berpisah Okey, teacher lukis. Yang ni yang warna biru yang pada maternal tadi dah jadi macam apa teacher lukis dia. Aduh. Okey, kemudian yang warna merah yang warna merah tadi tu kan. Ni. Okey, orang dah azan dah dah asar dah. Alamak, terlebih. Ini kecil sangat. Okey. Jadi tempat dia bertindih ni, ni dia akan bertukar. Yang ni akan bertukar bahan genetik. Dia akan dapat yang pihak satu lagi. Manakala yang ni pula dia akan dapat yang pihak satu lagi. Tempat di mana dia bertindih dekat. Jadi kamu kena reti lukis ni. So tempat di mana dia bertukar bahan genetik ni lah kita panggil sebagai kiasma. Kiasma. Okey. Boleh setakat ni boleh ikut Okey, so pada akhir profasa 1, okey, boleh tengok gambar kat sini. So kamu nampak kat sini berapa bilangan kromosom ada ni? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Tip kamu nak kira kromosom, kamu kira sentroma. Sentroma. 1, 2, 3, 4. So ada 4 kromosom. Di mana yang ni kromosom homolog dengan yang ini kromosom homolog dengan yang ini. Apa tu kromosom homolog? Mempunyai ciri dan struktur yang sama. Yang kamu boleh nampak dia melakukan pindah silang kan? Lepas tu dia akan bertukar bahan genetik, menghasilkan kombinasi jin yang baharu. Kemudian kamu tengok apa yang berlaku pada membran nukleus. Sudah mula terurai. Manakala sepatutnya kat sini ada nukleolus kan? Ada nukleolus kan? Nukleolus ni pun kamu tengok dah tak ada kan? Telah pun juga menghilang. Jadi membran nukleus dan nukleolus dia akan mula menghilang. Manakala kedua-dua sentriol dia akan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Dan kamu nampak ada terbentuknya gentian gelendung antara sentriol. Okey, boleh tak setakat ni tolong respon sedikit sebelum teacher pergi ke
Boleh share, boleh. Boleh So kita ada masa 10 minit lagi Kalau lepas ni tak boleh masuk, kita teruskan dengan Google Meet Kita nak habiskan juga meiosis hari ini ya. Okey, ada masa lagi 10 minit je lagi. Okey, kemudian habis profasa 1 kita masuk kepada metafasa 1. Kuncinya kat sini dalam sel ni kita ada garisan tengah yang kita panggil sebagai satah khatulistiwa. Jadi ketika metafasa 1 masa ni dah lengkap lah, gentian gelendung dah lengkap, sentriol pun dah sampai kutub masing-masing kan. Jadi kromosom homolog ni dia akan beratur sebaris pada satah khatulistiwa, di mana sentroma dia akan melekat pada gentian gelendung. Jadi metafasa 1, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendung dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendung dari kutub sel yang bertentangan. Ini satu kutub sel, ini kutub sel yang bertentangan. Tapi kromatik kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Jadi ketika masuk kepada anafasa 1, masa ni lah gentian gelendung ni dia akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan menyebabkan pasangan kromosom homolog ni akan berpisah. Nampak tak dia berpisah ni? Ni kan dia berpisah kan? Gentian gelendung mengecut menyebabkan setiap kromosom homolog berpisah daripada pasangan homolognya dan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Jadi sekarang ni kalau mitosis, anafasa pada mitosis, dia adalah pemisahan kromatik kembar ataupun kita panggil sebagai kromatik seiras ataupun kromatik adik-beradik. Tetapi untuk anafasa 1 yang terpisah ialah kromosom homolog. Kromatik kembar masih terikat pada sentroma. Jadi telofasa 1 ialah peringkat di mana kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Pada masa ni disebabkan berlakunya pemisahan kromosom homolog, jadi dia telah pun menjadi separuh. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom sahaja. Okey, kemudian gentian gelendung menghilang, nukleolus muncul semula dan membran nukleus akan terbentuk. Okey, telofasa 1 ni dia akan disusuli oleh proses cytokinesis. Ni kan membran plasma mencerut ni, so ini confirm lah sel haiwan. Sebab kalau sel tumbuhan kita belajar baru ni, pembentukan vesicle yang membentuk blood cell. Tapi ini adalah sel haiwan lah kerana berlakunya membran plasma mencerut. Okey. Jadi akan menghasilkan dua sel anak Kedua-dua sel anak adalah dalam keadaan haploid. Interfasa bagi meiosis 1 lazimnya singkat dan DNA tidak menjalani replikasi. Okey. Jadi sekarang ni selesai untuk meiosis 1. Okey, selesai untuk meiosis 1. Interfasa, saya rasa yang ni dia merujuk, ini bukan, maksudnya gini, mula-mula interfasa, kemudian meiosis 1, kemudian meiosis 2. Ada setengah daripada meiosis 1 nak ke meiosis 2 ada yang ada interfasa, tapi ada juga yang tak ada. Jadi kalau yang ada interfasa antara meiosis 1 dan meiosis 2 pun ada yang tak menjalani replikasi DNA dia. Tapi ketika interfasa yang mula-mula tu sebelum profasa 1 tu dia ada interfasa. Faham ke yang tu? Maksudnya mula-mula kita ada interfasa kan. Kemudian masuk kepada meiosis 1. Lepas ni kita akan belajar meiosis 2. Jadi interfasa ni adalah berlaku replikasi DNA kan. Maksudnya yang interfasa dekat sini. Ada yang ada yang tak ada. Jadi kalau dia ada pun biasanya dia tidak menjalani, DNA dia tidak menjalani replikasi.
Jadi sekarang ni tujuan meiosis ni dia nak menseparuhkan bilangan kromosom, betul? Sekarang dah jadi separuh dah. Kalau tadi kita ada 4 kromosom, sekarang 2 sel anak telah terhasil dengan ada 2 kromosom. Ini sel anak 1, ini sel anak 2. Dah ada 2 kromosom kan? Tapi kenapa masih lagi perlukan meiosis 2? Kenapa dia perlukan meiosis 2? Kerana meiosis 2 ni kita nak pisahkan kromatik kembar. Sebab sekarang ni kromatik kembar tu dia masih lagi terikat pada sentroma. Sekarang kita kena pisahkan kromatik kembar. Sebab itulah perlu adanya meiosis 2. Yang mana meiosis 2 ni dia menyerupai mitosis. Sebab kalau mitosis kita belajar sebelum ni kan, dia memisahkan kromatik kembar kan. Samalah. Sama untuk meiosis 2. Kalau tak faham, cakap teacher boleh terang balik, tak ada masalah. Okey, sekarang kita nak masuk kepada meiosis 2. Ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, profasa 2. Sama juga, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Gentian gelendung mula terbentuk di dalam kedua-dua sel anak. Sentriol mula bergerak ke kutub masing-masing. Okey, lepas itu dia akan masuk kepada metafasa 2. Di mana kromosom tunggal. Sekarang kromosom homolog tak ada dah terpisah dah. Jadi untuk meiosis 1 tadi, kamu kena state, kamu kena bagi tahu kromosom homolog. Kalau tak akan dapat markah. Kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa, pemisahan kromosom homolog. Boleh ya? Okey, metafasa 2 sekarang kromosom tunggal. Tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa bagi setiap sel anak. Setiap kromatik terikat pada gentian gelendung di sentroma ataupun setiap kromosom sama je lah. Metafasa 2 tamat apabila sentroma berpisah. Jadi apabila sentroma berpisah, okey, bila sentroma berpisah, maka dah masuk kepada anafasa 2. Okey, anafasa 2 adalah peringkat di mana sentroma kromatik kembar berpisah. Nampak tak dia terpisah ni? So ini adalah anafasa 2. Yang mana pasangan kromatik kembar ni dia akan berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan, didahului oleh sentroma. Kamu kena lukis sentroma ni kat depan. Jadi homework kamu lepas ni, selain kamu jawab Google Form yang teacher bagi lepas ni, kamu kena lukis. Teacher nak kamu lukis mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Tak apalah, guna buku adik-adik pun tak apa. Tak ada buku kan, tak balik buku. Okey, setiap kromatik pada peringkat ini kita kenali sebagai kromosom. Okey, selepas itu dia akan masuk kepada telofasa 2. Telofasa 2 Okey, telofasa 2 iaitu kromosom tiba di kutub sel. Sekarang dia menghasilkan 4 sel anak lah. Apa lagi beza antara dia dengan mitosis? Kalau mitosis menghasilkan 2 sel anak. Tapi untuk meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okey, gentian gelendung menghilang. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Jadi pada masa ni bilangan kromosom setiap sel anak telah pun separuh daripada bilangan kromosom induk. Tapi kalau soalan tanya, ketika meiosis 1 ke meiosis 2 bilangan anak menjadi haploid? Meiosis 1 kerana pemisahan kromosom homolog tu berlaku ketika meiosis 1. Jadi telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk yang diploid. Sel haploid berkembang menjadi gamet. Jadi sperma ke jadi ovum. Jadi sekarang ni, kalau katalah tadi saya lukiskan manusia manusia. Yang ni jantan. Yang ni yang betina. Ada rambut lah sikit. Siapa ni? Siapa dengan siapa ni? So dia adalah diploid. 2N dia 2N. Bila yang lelaki ni terhasilnya sperma dia haploid. So dia N. Kalau untuk ovum yang perempuan dia haploid juga. So dia N. Apabila berlaku persenyawaan dia menghasilkan zygote kan?